Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad khatamin nabiyyin, imamul muttaqin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat, mudah-mudahan anda dan keluarga anda sejahtera, bahagia, selamat dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada wabak Covid yang sedang bermah raja-raja. Muslimin yang semangatkan, saya sahabat anda dalam motivasi, Abu Hasan Al-Asy'ari, sentiasa mendoakan anda istiqamah dalam perjuangan meneruskan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang semangatkan, pada kali ini, pada petang ini, saya nak bincang dengan tuan-tuan tentang akhlak Nabi yang terpuji. Nabi ini seorang yang penyabar, seorang yang suka bersyukur, yang suka berinfak. Pada kali ini nak bincang akhlak Nabi yang sangat pengasih, penyayang, simpati, ada belas kasihan. Nabi kesian tengok orang, Nabi bantu, Nabi tolong, insya-Allah. Muslimin semulakan, jadi kalau kita tengok buku-buku sejarah, kitab-kitab sejarah, terbukti, banyak bukti yang menunjukkan bahawa Nabi kita ni seorang yang sangat kesian, mudah simpati kepada para sahabat dan makhluk di sekitarnya. Muslimin yang semulakan, Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi. Anas bin Malik ni seorang yang banyak merawikan hadis. Yang pertama yang paling banyak rawi hadis ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia rawikan hadis 5374. Yang kedua terbanyak merawikan hadis ialah Abdullah ibn Umar, anak kepada Umar Al-Khattab. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat barulah Aisyah. Jadi Anas bin Malik pernah bagi tahu bahawa satu hari Nabi jadi imam, ramai makmum di belakang. Nabi bila jadi imam terdengar ada kanak-kanak menangis. Lalu Nabi cepat habiskan solat. Mengapa begitu? Sebab Nabi kesian, simpati kepada anak bayi tadi yang menangis menunggu ibunya. Dan Nabi simpati, kesian kepada ibu yang mungkin resah bila solat dengar anaknya menangis. Jadi Nabi ini seorang yang sangat simpati, mudah kesian. Muslimin yang saya maulakan, dalam perang Badar, Islam mencapai kemenangan. Perang Badar ini berlaku 2 tahun lepas Nabi hijrah ke Madinah. Nabi bila Islam mencapai kemenangan, tentera kafir yang mati dibunuh 70, yang kena tawan 70, yang syahid muslimin ialah 14 orang. Nabi tanya kepada Abu Bakar, apa kita nak buat kepada 70 orang tentera kafir yang telah ditawan ni? Kata Abu Bakar, jangan bunuh mereka, kita ambil duit daripada mereka. Kalau mereka ni tak ada duit, pandai mengajar, boleh mengajar, minta dia mengajar umat Islam, mengajar, membaca, mengira dan seumpamanya. Nabi tanya pula Umar, apa pendapat kamu? Ni 70 orang kafir yang kena tawan. Dah, Umar kata, bunuh Rasulullah, bunuh. Jangan bagi peluang. Mereka ni dah lama memusuhi Islam. Maka Nabi kata, wahai Umar, sabar, minta tenang. Nabi tak bunuh orang kafir 70 ni sebab apa? Nabi kesian, simpati, tak sampai hati. So Nabi ni seorang yang sangat mudah kesian. Muslimin yang semulakan, dalam perang Badar, Nabi tak benarkan Uthman ibn Affan datang perang. Yang hadir tentera Islam 313. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia ni penulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar kata yang hadir tentera dalam perang Badar tu 368. Yang tak hadir ialah Uthman ibn Affan. Mengapa Nabi tak bagi Uthman hadir perang Badar, padahal perang itu penting dalam perjuangan umat? Sebab Nabi kesian kepada Uthman. Isterinya sedang nazak, iaitu Ruqyah. Bila selesai perang Badar, meninggal. Siti Ruqyah tu meninggal. Anak Nabi tu meninggal. Jadi Nabi kesian kepada Uthman ibn Affan. Kamu tak payah datang perang Badar, kamu jaga isteri kamu. Bila meninggalnya Siti Ruqyah, maka Nabi kahwinkan Uthman dengan Ummi Kalsum, anak Nabi juga. So Nabi ni kesian, mudah kesian kepada sahabat-sahabat yang lain.
Muslimin yang semulakan, Nabi ada pesan kepada sahabat-sahabat. Ini hadis sahih daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bagi tahu kepada kita, kepada sahabat-sahabat yang lain, bahawa Nabi ada bersabda, tidak sempurna iman kamu kalau kamu tidur dalam kekenyangan, padahal jiran kamu dalam kelaparan. Saya ulang, Nabi pesan, hadis daripada Ibnu Abbas, tidak sempurna iman kamu yang tidur dalam kekenyangan, seronok tidur sebab kenyang, jiran kelaparan. Jadi tak sempurna. Hadis ni hadis sahih, ada dalam Bukhari dan Muslim, juga dalam kitab At-Tabrani. Jadi mengapa Nabi kata gitu? Sebab Nabi ni kesian kepada fakir miskin, termasuk jiran-jiran yang susah kelaparan. Muslimin yang semulakan, jadi penting kita ada rasa kesian, rasa simpati ni. Fatimah anak Nabi, bila Nabi sampai di rumah dia, Nabi tengok datang ziarah. Nabi ni sayang kepada Fatimah ni. Nabi bila Fatimah mengadu, Ya Rasulullah, aku ni dah penat lah, dah letih lah, tak ada pembantu lah, tolonglah carikan seorang pembantu. Nabi pun kesian. Nabi kesian kepada Fatimah. Maka Nabi ajar kepada Fatimah doa, zikir, supaya zikir tu memberikan dia kekuatan rohani dan jasmani, supaya dia selesa buat kerja-kerja rumah, membantu suami Sayyidina Ali. Jadi Nabi ni suka, kesian dan mudah simpati kepada sahabat-sahabat yang lain. Bila Abdullah ibnu Mas'ud ditertawakan, Abdullah ibnu Mas'ud ni seorang yang banyak hafal Quran, qari yang sangat hebat. Satu hari dia panjat pokok kurma, nak ambil buah kurma, nak bagi Nabi makan lah. Tiba-tiba dia ni ditertawakan, sahabat-sahabat lain tertawakan dia, Abdullah ibnu Mas'ud ni. Sebab apa? Kakinya kurus dan kecil. Dia ni badan dia rendah saja, pendek saja. Nabi pun muka marah. Nabi kata, kamu menghina sahabat ni, padahal kakinya lebih hebat, lebih bercahaya daripada mahsyar, daripada gunung Uhud. Nabi simpati, kesian kepada sahabatnya Abdullah ibn Mas'ud. Maka dia membela sahabat. Jangan kamu cuba tertawakan. Bila ada orang panggil, satu hari Nabi duduk bersama dengan Bilal bin Rabah. Datang seorang, ya Ibnu Saudah, dia panggil, wahai budak hitam. Nabi pun terkejut. Mengapa kamu panggil dia budak hitam? Nabi kata, la fadla li'arabi 'ala al-ajam illa bittaqwa. Tidak ada beza Arab bukan Arab, melainkan takwa kepada Allah. Yang bezakan kita takwa, bukan kaya, bukan harta benda. Nabi, mengapa Nabi membela Bilal yang dikatakan sebagai hitam? Sebab Nabi sayang, Nabi simpati kepada sahabat. Jadi kita pun muslimin yang saya muliakan, mestilah sayang menyayang, kesian pada orang. Jangan kita tak bayar hutang, kesian kawan tu. Dan kalau dia tu berhutang dengan seseorang, kita elok tolong bayar hutang dia tu. Nabi sebut 3 perkara. Kalau kamu buat, Allah sayang kamu, manusia suka kamu. Antaranya, yatrudu anhu ju'an, hilangkan kelaparan dia. Mengapa kita kena bagi orang makan? Sebab Nabi kesian tengok orang miskin dan kelaparan. Kemudian, yakshifu anhu karban, hilangkan stres. Kawan tu ada kematian ayah, kematian keluarga sebab Covid. Jadi kita kena tunjukkan simpati kepada sahabat. Mengapa Nabi suruh kita simpati kepada sahabat? Sebab Nabi suruh kita ni mengamalkan konsep belas kasihan antara satu sama lain. So Nabi ni adalah seorang yang sangat penyayang, yang sangat suka membantu. Nabi tak nak seseorang tu susah kelaparan. Umar Al-Khattab, sahabat Nabi, khalifah Islam yang kedua yang hebat. Dia kata, kalaulah seekor kuda ataupun unta lalu berjalan terjatuh, aku rasa berdosa. Sebab apa? Aku biarkan dia jatuh, aku rasa berdosa. Cepat diperbaiki, dibetulkan dia punya jalan tu. Sebab apa? Umar ni simpati, belah kasihan kepada makhluk-makhluk yang lain. Satu hari dalam perang dalam perang Khandaq, Nabi gali parit. Datanglah Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, aku ada sebelah kambing, datang nak makan.
Tapi jangan ajak ramai. Kamu datang seorang. Datanglah sorok-sorok. Aku nak bagi kamu makan. Aku kesian kamu sebab kamu ni kelaparan. Pemimpin yang turun padang. Gali parit sama. Baliklah Jabir. Nabi ajak kawan-kawan. Mari kawan-kawan. Pergi rumah Jabir. Kita makan sama-sama. Dah, berkat mukjizat Nabi, cukup makanan. Mengapa Nabi tak pergi makan seorang-seorang? Boleh dia pergi seorang-seorang makan. Tapi mengapa Nabi ajak sahabat-sahabat lain? Jom ikut makan. Sebab Nabi kasihan. Nabi tak nak rakyat jelata susah kelaparan. Nabi ni bukan jenis pemimpin yang penting diri sendiri. Nak kenyang seorang, nak mewah seorang, nak kaya seorang. Nabi nak jom sahabat-sahabat makan sama, hilangkan kelaparan. Jadi Nabi ni seorang yang sangat prihatin. Macam Umar Al-Khattab. Zaman Umar ni dia perintah lama juga, hampir 10 tahun juga dia memerintah. Lepas Abu Bakar, Umar, lepas Umar, Osman. Zaman Umar ni banyak berlaku peperangan. Serang situ, serang sini, pergi situ, pergi sini. Apa tujuan? Bukan nak menindas. Tapi Umar dengar di negara-negara tersebut berlakunya kezaliman, penindasan, cukai yang sangat membebankan. Maka Umar hantar tentera Islam, terutama Khalid Al-Walid, untuk menyerang, menawan, nak bebaskan umat itu daripada didera, dizalimi oleh pemerintah. Mengapa Umar buat begitu? Sebab Umar ni belas kasihan, kesian kepada orang tu. Muslimin yang saya mulakan, baru ni berlaku perang Israel dengan sahabat kita Hamas di Palestin. Dah, Islam menetapkan bahawa kamu janganlah perang dengan sembrono. Waqatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum wala ta'tadu. Surah Al-Baqarah. Kamu perang orang yang perangi kamu, tapi wala ta'tadu. Kamu jangan melampau. Tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh perempuan yang mengandung, kanak-kanak, orang tua. Tidak boleh rosakkan al-mustashfayat, hospital, hadiqah ni, kebun-kebun. Jangan rosakkan, tembak, bunuh, bom binatang ternak, unta, lembu sebagainya. Sebab apa? Nabi tak nak begitu. Tentera Islam jangan zalim, bunuh orang tanpa sebab. Kita bunuh orang yang memang nak bunuh kita. Kita tak bunuh dia, dia bunuh kita. Itu boleh dibunuh. Kita tidak boleh sembrono, sesuka hati menyerang, membunuh, bom tempat-tempat awam, rosakkan pasar. Kita even tidak boleh rosakkan berhala-berhala mereka. Sebab apa? Nabi ni kesian, simpati kepada orang-orang yang dhaif. Mereka tak bersalah. Mengapa pula kita bunuh mereka? Jadi Islam ni sangat prihatin pasal belas kasihan. Nabi sangat belas kasihan. Sebab itulah Nabi banyak sekali habis hartanya untuk perjuangan. Nabi kesian kalau Nabi saja masuk syurga, sahabat-sahabat di neraka. Nabi kesian bila Nabi tengok Ammar ibnu Yasir diseksa, bapaknya dibunuh, maka Nabi datang jumpa Ammar, sabarlah. Kamu, bagi kamu dan keluarga kamu syurga. Nabi kesian tengok orang-orang yang susah. Nabi kesian tengok sahabat-sahabat yang terpaksa meninggalkan kampung halaman Mekah ni, hijrah ke Madinah. Lalu 8 hijrah, Nabi bawa sahabat-sahabat daripada Madinah datang semula ke kampung halaman Mekah Al-Mukarramah. Sebab apa? Nabi kesian. Nabi tidak bunuh sahabat-sahabat lamanya. Bila Nabi takluk Mekah, dalam Fathu Mekah 8 hijrah, bulan Ramadan, Nabi tanya, aku ni siapa pada pandangan kamu? Jadi sahabat-sahabat kata, yang baru masuk Islam ni kata, kamu daripada keturunan yang baik-baik dan kamu seorang yang sangat amanah. Nabi bebaskan sahabat-sahabat yang dulu Abu Sufyan, dulu Hindun memerangi Nabi, cuba merosakkan Nabi, dan ramai yang buang najis dan memukul Nabi. Nabi maafkan mereka. Sebab apa? Nabi kesian. Nabi tak ambil peluang untuk balas dendam. Jadi muslimin yang saya mulakan, jadi ada hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Ada hadis menyebut bahawa kamu kena mulia, kalau kamu beriman pada Allah hari akhirat, kamu kena muliakan jiran. Kamu kena muliakan tetamu.
tetamu tu datang daripada kampung, datang daripada jauh, kamu raikan mereka. Jangan buat tak peduli saja, tak boleh. Kesian mereka, bagi tempat tidur yang sesuai dengan mereka. Makan, bagi mereka makan, apa kamu makan, mereka makan. Kamu makan Maggi, makan Maggi. Kamu makan sardin, sardin. Kamu makan nasi Arab, dia pun nasi Arab mandi juga. Nabi kata kena muliakan jiran-jiran. Pasang radio kuat-kuat, dia punya start motor kuat-kuat, tak boleh. Ini mengganggu jiran-jiran. Jadi janganlah benarkan kamu punya kucing masuk berak di kawasan jiran. So parking kena elok-elok, jangan bergaduh kerana parking. Jadi mengapa ini Nabi perintah? Sebab Nabi ni kesian sesama Muslim. Dan Nabi pernah sebut, Nabi kata, "Man lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tak ambil berat tentang urusan umat Islam lain, maka mereka bukan umat Islam. Tak sempurna Islam mereka. Tak sempurna Islam mereka. Ada sahabat-sahabat kita kena COVID, at least SMS, minta bersabar, doakan dia. Kepada frontliner yang susah menjaga, mengurus ni hal COVID ni, doakan mereka, simpati kepada mereka. Dan kepada sahabat-sahabat, pastikan anda ikut SOP. Ikut SOP supaya kalau anda ada penyakit, jangan bawa penyakit pada orang. Kita akan ada simpati pada sahabat-sahabat yang lain. Jadi Islam ni begitu concern pasal ukhuwah al-Islamiyah, dan kita kena saling sayang menyayang, rasa simpati. Last sekali saya nak baca ayat Quran. Ada ayat Quran disebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ayat Quran surah Al-Hashr ayat ke-9. Saya baca lagi sekali, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan sahabat-sahabat yang beriman itu, mereka saling mengutamakan orang lain. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun mereka dalam kesusahan, dalam kemiskinan. Dan berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Kesimpulannya, marilah sama-sama kita suburkan rasa belas kasihan kepada sesama Muslim. Nampak dia miskin, tolong dia. Nampak dia susah, bantu dia. Mudah-mudahan kita bantu dia, Allah tolong kita di yaumil mahsyar. Muslimin yang saya muliakan, orang Islam yang sebenar, mukmin yang sebenar, geraknya zikir, diamnya fikir, syukur atas nikmat, bersabar dengan ujian. Terima kasih kepada saya, Ustaz Abu Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe my YouTube channel US Abu Hassan. Follow my Facebook Abu Hassan Al-Ash'ari. Arjukum daiman fi surur wa sa'adah. Anta insyaallah satanjah fi hajar. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.